Okey, untuk mendapat perkembangan terkini tentang barisan Malaysia, kita Yap. bersama dengan Fadilul Syuhaimi. Assalamualaikum, Fadil, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik Akbar dan juga Adin. Akbar dan Adin okey ke, sihat? Okey, Okey. kita sentiasa mau maju ke hadapan. Okey, baik. Tadi laporan daripada Fadrul cerita mengenai Azam Azmi Murad dan juga penjagul Kalamullah Al-Hafiz. Jadi mungkin boleh perincikan lagi, apakah sebenarnya dua pemain ini 80% lah boleh kita katakan akan berada dalam senarai terakhir skuad kebangsaan ataupun Panggon perlu lagi bereksperimentasi untuk aksi menentang Maldives dan kemudian barulah kita tahu nasib dua pemain ini. Baik Akbar dan juga Adlin, maafkan saya. Untuk kedua-dua pemain ini, saya mulakan terlebih dahulu dengan penjagul kebangsaan ini, penjagul Kedah ini, iaitu Kalamullah Al-Hafiz. Kalau ikutkan statistik untuk musim ini bersama dengan PJ City, Kalamullah sudah pun tampil dalam 21 perlawanan Liga Super, 2 perlawanan Piala Malaysia serta 1 perlawanan Piala FA. Statistik ini sudah cukup untuk menyaksikan, untuk kita menyaksikan betapa pentingnya Kalamullah ini, betapa prestasi Kalamullah ini kita boleh anggapkan berada di satu tahap yang cukup baik musim ini. Namun saya sempat juga untuk berbual bersama dengan Kalamullah sebentar saja tadi selepas sesi sidang media. Dia memaklumkan bahawa aksi ataupun penampilan pertama debut dia bersama dengan Harimau Malaya ketika berdepan dengan Kemboja Jumaat lalu sedikit sebanyak memberikan satu motivasi, moral booster untuk dirinya terus memberikan aksi yang terbaik, terutamanya untuk menambat hati Kim Panggon untuk tersenarai dalam senarai akhir 23 pemain yang akan menggalas cabaran Malaysia di kempen Piala AFF musim ini. Namun harus diingat, Kalam perlu bersaing dengan antara nama besar lain seperti Ahmad Syahan Hazmi, Rahadi Azli Rahalim serta juga Azri Ghani. Namun ini bukan tugas mudah, saya yakin dan pasti bukan tugas mudah untuk Kalamullah Al-Hafiz ini. Sementara untuk Azam Azmi Murad, ini merupakan panggilan kedua ataupun kali kedua dia mendapat panggilan untuk sertai kem latihan pusat Harimau Malaya, dan mengikutkan umur 21 tahun, Azam ini pemain pertahanan kelahiran Pulau Pinang ini semestinya dia mahu membuktikan sesuatu kepada Kim Panggon, dan walaupun diturunkan pada aksi berdepan dengan Kemboja tempoh hari, dia akui masih ada ruang untuk dibuktikan sesuatu kepada Kim Panggon dan diharapkan untuk diturunkan dalam aksi berdepan dengan Maldives pada Rabu ini. Dan harus diingat Ed dan juga Akbar, kedua-dua pemain ini musim ini beraksi dengan cukup baik bersama dengan pasukan masing-masing. Kalamullah untuk PJ City, sementara untuk Azam Azmi bersama dengan Terengganu, sehingga menyaksikan mereka ini. Kalamullah tercalon untuk dalam kategori penjaga gol terbaik dalam anugerah bola sepak kebangsaan, sementara Azam Azmi Murad tercalon untuk kategori pemain muda terbaik untuk saingan musim ini. Jadi saya yakin dan pasti perlawanan berdepan Maldives akan menjadi penentu terakhir buat kesemua pemain, 28 pemain untuk terpilih untuk menjadi pilihan terakhirlah Kim Panggon untuk dibawa ke kempen Piala AFF 2022, Akbar dan juga Ed. Panjang lebar dah Fadilul explain tentang dua pemain ni kan. Okey, Fadilul, kita nak tanya sekarang tentang line up lah kan. Apakah ada keperluan untuk Kim Panggon menukar barisan pemain untuk aksi persahabatan menentang Maldives berbanding aksi menentang Kemboja tempoh hari? Okey, tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa perlawanan pada Rabu ini berdepan dengan Maldives berkemungkinan besar hampir 40 ke 50% akan berwajah barulah. Skuad kebangsaan berlainan, line up yang akan diturunkan berkemungkinan berwajah baru berbanding dengan perlawanan berdepan Kemboja tempoh hari ini, kerana perlawanan berdepan Maldives ini bakal menjadi, seperti mana saya maklumkan tadi, penentu dan juga platform terbaiklah, peluang terakhir untuk pemain-pemain yang mungkin pada perlawanan Kemboja sebelum ini tidak dapat beraksi ataupun beraksi dalam bukan untuk tempoh 90 minit perlawanan, untuk menjadi platform mereka untuk menambat hati Kim Panggon. Ini peluang terakhir untuk kesemua pemain, 27 pemain yang ada ketika ini bersama dengan kem latihan pusat untuk terpilih
dalam senarai akhir Malaysia untuk cabaran kempen Piala AFF musim ini. Dan saya yakin pasti sebenarnya saya maklumkan tadi akan ada perubahan akan ada dari segi kesebelasan utama First 11 untuk aksi Rabu ini akan ada sedikit perubahan, hampir 40 ke 50% saya yakin. Okey, baik Fadilul, saya nak tanya jugalah kan. Ini mungkin Fadilul boleh share sikit. Sepanjang Fadilul buat liputan latihan pasukan kebangsaan ni, apa positive vibe, perkara-perkara yang baik yang boleh Fad kongsikan tentang keadaan pemain-pemain, hubungan mereka, Kim Panggon, barisan jurulatih yang lain yang dirasakan antara perkembangan yang sangat baik, sangat positif untuk mereka nanti berikan cabaran yang paling hebat di pentas AFF, Fad? Baik Akbar, sepanjang tinjauan saya lah untuk beberapa minggu kem latihan pusat ini berlangsung, satu perkara yang saya rasakan mampu untuk mencetuskan semangat yang cukup tinggi dalam kem Harimau Melaya ketika ini adalah semangat kekeluargaan itu. Kita dapat lihat bagaimana bonding di antara pemain dan juga jurulatih itu sangat baik. Mereka boleh bergurau sebelum berlangsungnya sesi latihan, boleh bergelak tawa. Dan yang paling penting, apa yang menariknya kita tahu, panggilan kem latihan pusat kali ini meneraikan beberapa muka baru, antaranya Lita, Sergio Aguero, David Role. Kita dapat lihat pemain-pemain ini cepat untuk serasikan diri dengan barisan-barisan pemain yang lain. Dan seperti mana saya maklumkan tadi, semangat kekeluargaan itu saya yakin pasti itu akan menjadi faktor utama yang mampu untuk menjadi faktor ataupun kunci kejayaan skuad kita pada kali ini. Okey, good to know lah kan Fadilul, itu memang berita baik lah sebab kita nak pemain-pemain semua berada dalam mindset yang positif menjelang aksi persahabatan tu. Fadilul, ada apa-apa lagi nak kongsi ke? Tahu ke bila mungkin senarai akhir pemain akan diumumkan? Okey, untuk bilakah senarai akhir 23 pemain yang akan diumumkan, saya difahamkan dan dimaklumkan bahawa selepas selesai sahaja perlawanan persahabatan terakhir berdepan Maldives pada Rabu ini, pengurus pasukan yang merangkap ketua jurulatih Harimau Melaya iaitu Kim Panggon sendiri akan mengumumkan siapakah gerangannya, siapakah pilihannya 23 pemain bertuah yang akan menggalas cabaran Malaysia untuk edisi kali ini. Dan juga untuk saya kongsikan kepada ketika ini, kem latihan ketika ini menyaksikan seramai 27 pemain sahaja yang berada ketika ini buat masa ini, dan kita masih menantikan seorang lagi pemain, iaitu siapa lagi kalau bukan Dion Kools yang bakal tiba menyertai pasukan pada 16 Disember ini selepas tamatnya aksi perlawanan berdepan Maldives. Jadi saya kira setibanya Dion Kools bersama pasukan, maka lengkaplah 28 pemain yang dimahukan oleh Kim Panggon, dan itu merupakan satu situasi yang cukup baik, kondisi yang cukup baik untuk Kim Panggon membuat keputusan akhirnya pada 16, saya jangka pada 16 ataupun 17 Disember ini selepas berakhirnya perlawanan antarabangsa, persahabatan antarabangsa berdepan dengan Maldives dan juga Akbar. As long as Dion Kools sempatlah untuk serasikan diri dengan time difference kan menjelang pertemuan dengan Myanmar. Ni Fadilul ada pesanan sikit. Pak Long Hafizah, kirim salam. YB Hafizah Ahmad, kirim salam. Macam YB hari ni dia. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Fadilul. Salam balik kepada Hafizal. Dia dengar. Terima kasih. Terima kasih.